Apa dia? 65 tahun baru nak pencen. Okey, jadi orang yang dah berumur akan terus bekerja dan yang budak-budak muda terkebir-kebir menunggu. Orang Kelantan kata macam kerja patu. Lepas tu hak muda-muda ni kat kelik-pah duk nunggu lah. Tak tahu bila nak kerja. Dah muka daripada umur 50 jadi 60. Daripada 60 nak naik ke 65 pula. Jadi lepas ni tak tahulah pula cadangan gaponya pula. Jadi pencen lah. Siapa? 70. Dari bahasa kasar dia kak, kalau kita kata kak, kerja lah pah mapuh. Jadi okey, kita kecek sikit lah. Kita bagi cadangan sikit lah. Okay, tak saya nak bincang sangat. Sebab benda ni memang ada pro and con. Memang ada baik, ada tak baik. Tapi dari pandangan kacamata saya, adalah pandangan. Jadi saya just nak cakap pandangan saya je lah tentang cadangan Bank Dunia agar Malaysia melaksanakan persaraan pada tahun ataupun tahun persaraan bagi individu itulah 65 tahun. Bank Dunia, kamu nak bayar gaji ke? Baik, kita nak sambung tentang apa tadi? Isu cadangan Bank Dunia untuk Malaysia meningkatkan umur persaraan daripada 60 tahun kepada 40 tahun. Jadi benda ni sebenarnya banyak bila pihak Bank Dunia mencadangkan benda ni, kita boleh baca banyak komen-komen ataupun ada juga berunsur kecaman daripada generasi-generasi muda tentang perkara ni. Jadi bila kita baca tu, kita nampak ada kebenaran dia. Kebenarannya dari segi apa yang pihak Bank Dunia kata, sebab Malaysia ni telah berganjak dari era kadar kesuburan yang tinggi dan juga kadar kematian yang tinggi sedikit masa dulu, dan sekarang ni telah bergerak kepada kadar kesuburan dan kadar kematian yang rendah. Okey, itu satu indikator yang betul. Tapi dari segi kena fikir juga, kenapa kadar kelahiran rendah? Kadar kesuburan yang rendah tu signifikan atau related dengan kadar kelahiran yang rendah. Kenapa rakyat Malaysia sekarang ni tak ramai yang ada anak yang ramai? Tak ramai yang nak mempunyai ahli keluarga yang besar dan sebagainya. Sebab itu juga adalah ada kena-mengena dengan faktor-faktor ekonomi. Maksudnya kalau kita nak anak yang ramai ataupun rakyat Malaysia memilih untuk nak adakan anak yang ramai, mereka mesti bersedia dari segi material, dari segi kemampuan dan sebagainya. Jadi maka kesedaran terhadap program-program perancang keluarga itulah menyebabkan kadar kesuburan rendah. Bukan tak subur, tapi rakyat Malaysia ni ramai yang memilih untuk tidak mempunyai anak yang ramai. Sebab ada faktor-faktor dia lah. Saya tak nak ulas pasal faktor tu, sebab kita nak bercakap soal tentang cadangan tersebut. Dan juga kadar kematian rendah ni satu indikator lah, betul, Alhamdulillah. Sebab satu indikator menunjukkan bahawa kadar perkhidmatan ataupun sistem perkhidmatan kesihatan yang ada kat negara kita ni semakin baik dan semakin maju, menyebabkan banyaklah penyakit-penyakit ataupun orang-orang yang dah meningkat umur dan sebagainya dapat dijaga dengan baik, diberi imunisasi dan sebagainya. Jadi itu kita terima sebagai apa yang dinyatakan oleh pihak Bank Dunia. Dan apapun, bagi pendapat peribadi saya lah, kalau kita nak melanjutkan umur persaraan daripada 60 kepada 65, dan mungkin selepas ni kalau nampak gayanya orang umur 65 pun masih sihat dan sebagainya, pihak mereka mencadangkan pula untuk sampai pergi ke 70 tahun tu. Jadi kita kena tengok implikasi ekonomi sebenarnya. Saya ni bukan seorang pakar ekonomi. Saya bercakap soal social, maksud social life dekat Malaysia ni kan. Jadi tak semestinya macam kalau masih sihat, tapi kalau umur 90 tahun, 100 tahun masih sihat, masih boleh berjalan, maka tak payah pencen, nak kena kerja. Jadi bagi saya penetapan usia persaraan pada umur 60 tahun tu adalah satu umur yang sangat baguslah, baik dah. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil contoh mudah je. Kita ambil contoh mudah.
Kalau golongan-golongan yang dah lama bekerja ini masih stay dekat situ, jadi bagaimanalah nasibnya pada mereka-mereka generasi baru yang baru menamatkan pengajian di universiti, menamatkan pengajian di kolej ni untuk masuk dalam sektor-sektor tertentu. Mereka juga nak juga. Kita tak boleh bercakap soal rezeki. Okey, tak apa, mereka boleh bekerja, mereka boleh berniaga, mereka boleh jadi usahawan. Banyak cara lagi nak dapatkan rezeki, nak dapatkan duit dan sebagainya. Itu juga betul. Tapi masalahnya sekarang ni ialah pada mereka-mereka expectation ibu bapa ni yang hantar anak-anak ke universiti, ada juga yang masih mengharapkan anak-anak mereka sebelumlah nak kerja sendiri, nak buka company, mestilah nak makan gaji dulu, nak ada majikan dan sebagainya. Jadi kalau golongan-golongan yang kita ni, macam saya sendiri pun dah nak masuk 50 tahun ni, kalau nak masuk 60, tak pencen-pencen lagi, macam mana dengan generasi-generasi baru yang menunggu ni? Kalau kita tengok dalam permohonan online, SPA dan sebagainya, berapa ribu, puluh ribu calon-calon yang menunggu untuk dipanggil temuduga, untuk dipanggil, mengharapkan mereka berpeluang untuk masuk dalam sektor-sektor tertentu. Even cikgu pun dalam yang menamatkan pengajian dalam bidang pendidikan, doktor-doktor muda yang menamat pengajian dalam perubatan, ataupun golongan-golongan profesional yang menamatkan pengajian dalam bidang engineering dan sebagainya. Kita tak bercakap soal bekerja dalam sektor awam saja. Kita bercakap dalam sektor-sektor swasta ataupun sektor-sektor badan berkanun. Kan? Kalau mereka ni macam dah tua-tua pun nak duduk lagi kat situ, jadi golongan muda nak masuk. Jadi setiap syarikat ataupun setiap organisasi, even kementerian pun dia ada unjuran-unjuran dia. Dia ada unjuran berapa ribu orang yang kena ada pada satu-satu masa. Tapi kalau pada masa tertentu ramai lagi yang belum pencen dan tidak ada sebarang peruntukan ataupun bajet untuk mengambil generasi-generasi baru, maka di situ akan wujudkan satu pengangguran di kalangan generasi-generasi baru. Jadi umur 60 tahun, alhamdulillah lah, ramai yang masih sihat dan sebagainya. Tapi itu sesuai lah sebagai umur persaraan. Mana pada masa tu masa untuk bersama keluarga, anak cucu. Lagipun pada masa tu tak perlu dah gaji besar-besar sangat ni. Tak payahlah gaji nak puluh-puluh ribu sangat. Kalau setakat pencen dalam 5-6 ribu tu dah cukup dah. Dah tua-tua, nak buat apa lagi? Nak buat apa? Nak beli baju, nak bergaya, nak beli seluar jeans harga ratus-ratus ke? Rasanya dah tak ada dah kan? Pada masa tu maksudnya untuk kita dah settle down everything. Biasanya umur 60 tahun ni dah lepas hutang, rumah pun dah habis bayar dan sebagainya. Jadi masa untuk rehat, masa untuk memiliki quality time yang tenang. Maksudnya kalau yang masih sihat ni kukuk nak bercucuk tanam, yang ada kebun, ataupun mereka yang profesional, kalau yang rasa masih mampu nak jadi pergi kerja-kerja kontrak ni, maksudnya bukan kerja dekat apa bukanlah nak tempat kontrak pembinaan, nak naik bangunan tu. Maksud saya maksudnya pada yang profesional yang boleh jadi konsultan, yang boleh bagi ceramah-ceramah di sana sini, yang ada kemahiran tu masih boleh teruskan. Tapi kalau untuk nak berada dalam organisasi tu sebagai seorang pekerja, Allah tak larat dah. Kalau cikgu-cikgu ni umur 60 ke 59 ke, kalau nak kena mengajar tingkat 4 tu rasanya, kalau nak naik tu rasa macam-macam rasa lelah jelek. Rasa memang tak cekak lah, tak cekak tu basuh lah. Malam-malam nak semak buku latihan budak yang berpuluh-puluh tu, mata pada naik rabun dah kalau dah umur macam tu. Jadi saya cuma nak cakap not too educated, tidaklah terlalu ideal, tapi benda yang kita boleh fikir secara common sense. Kalau satu kelompok ini masih bertahan di situ, macam mana kelompok baru ni nak masuk? Mereka juga perlu peluang, mereka perlu masa untuk menjadi tenaga-tenaga mahir dalam sektor-sektor yang tertentu. Secara peribadi, saya sangat tidak bersetuju dengan cadangan untuk melanjutkan usia persaraan daripada 60 kepada 65 tahun. Kita bersyukur dengan kesihatan yang Allah bagi pada kita, tapi bukanlah satu advantage untuk kita meragut, untuk kita merentak peluang-peluang yang seharusnya diberikan kepada generasi-generasi. Jadi saya tak tahulah pandangan-pandangan orang lain. Jadi apa yang dicadangkan oleh Bank Dunia ataupun wakil mereka itu adalah satu pandangan-pandangan yang ideal, boleh dibahaskan. Tapi saya bercakap secara spontan. Saya pun kalau buat video pun I never plan, I never note down anything I want to say. I just speak on my mind. Apa yang ada dalam fikiran saya just luahkan saja. Jadi kita doakan supaya Malaysia ini terus makmur, di mana kerajaan masih mampu menyediakan ruang-ruang pekerjaan kepada mereka-mereka yang seharusnya diberi peluang.
kita dah puluh-puluh tahun kerja, dah cukup-cukup lah tu. Nak buat gapo lagi? Allah jauh. Biasanya maaf lah kalau hamba salah, tapi biasanya cadangan-cadangan gini gak pakak-pakak tinggi hak gaji puluh-puluh ribu tu gak suka sangat lah. Nah, sebab dah duduk situ je muka gaji besar kan. Jadi gak kalau boleh gak nak duduk situ pas sudah. Kalau dia jadi bos, dia jadi bos ya. Jadi orang lain ni kan lagu mana? Budak-budak tu. Memanglah ramai lah ni budak-budak muda kaya-raya buat YouTube, buat macam go tu gini, go tu ni. Itu saya tak kecek pasal isu tu. Kita kecek pasal berapa puluh ribu lagi individu-individu anak-anak bangsa kita yang muda-muda ni menunggu peluang untuk masuk dalam sektor-sektor awam, untuk masuk dalam sektor-sektor swasta setelah mereka menamatkan pengajian mereka. Dan ingat, mereka juga ada impian. Mereka juga ada harapan yang mereka junjung, harapan daripada bukan dia sendiri saja, tapi daripada mak ayah dia, daripada keluarga dia. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Kadang-kadang bila kita buat cadangan tu kelihatan seperti selfish, tapi hidup ni kena berkongsi lah. Jadi saya harap video ini menyatakan apa yang saya fikirkan baiklah untuk saya katakan. Jadi terima kasih sebab berada di channel Pok Sumer. Kalau rasa channel ini memberi manfaat, bolehlah subscribe. Dan kalau ada cadangan, rasa nak apa yang saya katakan tu perlu diperbetulkan dan sebagainya, bolehlah letakkan, place your comment dekat ruang yang sepatutnya. Jadi kalau nak kutuk, kalau nak kecam, okey, assalamualaikum.